Saya Syarawani Vasudevan, nombor matrisi 17A0320 ingin mempersembahkan pembentangan penyelidikan yang bertajuk Persamaan Makna Peribahasa Melayu dan Peribahasa Tamil dari aspek perpaduan, satu penelitian etnolinguistik. Pengenalan. Puisi tradisional merupakan suatu bentuk yang digunakan dalam pengucapan yang berirama tangkapan yang berimajinatif oleh beberapa penulis atau penyair. Daripada puisi tradisional lahir peribahasa yang memberi penekanan kepada masyarakat sebagai hiburan dan sindiran serta pengajaran. Peribahasa Melayu digunakan dalam perbualan antara masyarakat Melayu untuk menyindir dan menegur perbuatan seseorang. Manakala peribahasa Tamil merujuk kepada palamuli yang bermaksud bahasa yang lama atau bahasa yang matang. Peribahasa merupakan susunan perkataan yang mempunyai makna dan bahasa tersendiri. Peribahasa lebih dikenali sebagai sastra lisan yang dicipta oleh nenek moyang dan diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat di seluruh dunia. Di negara Malaysia, perpaduan merupakan konsep penting yang perlu dihayati dan dipupuk oleh masyarakat majmuk. Hal ini dapat mengeratkan jurang pelbagai etnik, membentuk satu identiti serta meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan masyarakat majmuk. Pernyataan masalah. Kajian terhadap persamaan makna peribahasa bahasa Melayu dan Tamil dari aspek perpaduan pernah dikaji tetapi tidak dispesifikasikan kepada aspek perpaduan dengan penggunaan kajian etnolinguistik. Kajian ini adalah dijalankan untuk mengkaji tentang persamaan peribahasa bahasa Melayu dan Tamil dalam konteks perpaduan dengan menggunakan kajian etnolinguistik. Hal ini demikian kerana penggunaan peribahasa berbilang kaum dapat diketahui dengan lebih jelas dan dipelajari dengan mudah. Peribahasa juga dapat dihayati dan dipraktikkan dalam pelbagai kaedah dan teknologi yang sedia ada. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti persamaan peribahasa bahasa Melayu dan peribahasa bahasa Tamil dari segi makna. Selain itu mengkaji kedua-dua peribahasa dalam aspek kemasyarakatan iaitu dari segi perpaduan. Dan seterusnya menganalisis penggunaan peribahasa bahasa Melayu dengan peribahasa bahasa Tamil dalam kehidupan masyarakat dan kekuatan kajian etnolinguistik dalam kedua-dua peribahasa dengan menggunakan teori sastra budaya. Batasan kajian ini adalah kajian ini menggunakan beberapa bahan bacaan seperti Kamus Peribahasa Tamil Kuil, buku Nalla Tamil Karka Bendra, A Classification Collection of Tamil Proverbs, Bahasa Melayu dalam Penelitian Makna dan Nilai, dan buku 100 Pepatah Berkitir Melayu. Sorotan kajian. Kajian ini dikaji dari aspek bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa lain, etnolinguistik dan perpaduan. Seterusnya metodologi. Metodologi kajian ini menggunakan kaedah kualitatif di mana kaedah keperpustakaan, kaedah internet analisis test dan teori. Teori yang digunakan dalam kajian ini ialah teori sastra budaya yang merupakan teori kebudayaan yang digunakan untuk melihat hubungan antara teks, pembaca dan pengarang dengan fenomena sosial serta politik, ekonomi, sosial serta agama, bahasa dan sebagainya. Analisis kajian. Analisis kajian ini antara bab yang terpenting dalam menjayakan sesuatu kajian. Persamaan makna peribahasa bagi kedua-dua peribahasa dikaji secara terperinci supaya dapat mengetahui keakraban peribahasa bahasa Melayu dan bahasa Tamil. Terdapat 17 peribahasa Melayu dan Tamil yang dikaji dalam kajian ini. Antaranya ialah peribahasa bahasa Melayu dengan makna, 17 peribahasa. Peribahasa bahasa Tamil dengan makna. Persamaan makna peribahasa dan Melayu dikenal pasti dan dianalisis mengikut 17 peribahasa yang dikumpul. Ini merupakan persamaan makna peribahasa dalam aspek kemasyarakatan dari segi perpaduan. Salah satu daripada 17 peribahasa bahasa Melayu dengan bahasa Tamil yang dikaji dalam kajian ini adalah hubungan yang erat. Bagi peribahasa bahasa Melayu, bagai isi dengan kuku, dan peribahasa bahasa Tamil Nagium Sadium Pola yang memberi maksud hubungan yang erat. Peribahasa Melayu berhubung kait isi dengan kuku, manakala peribahasa Tamil berhubung kait Nagium Sadium iaitu isi dengan kuku juga dalam menerangkan peribahasa tersebut. Oleh itu jelas bahawa masyarakat Melayu dan Tamil berhubung kait isi dengan kuku bagi hubungan erat masyarakat dari segi perpaduan. Penggunaan peribahasa Melayu dengan peribahasa Tamil melalui kajian etnolinguistik. Kamus Dewan menyatakan etnolinguistik bermaksud cabang linguistik antropologi yang mengkaji sikap penutur terhadap bahasanya. Kajian ini menggunakan kajian teks untuk menganalisis etnolinguistik dalam peribahasa Melayu dan Tamil.
Peribahasa Melayu dan peribahasa Tamil mempunyai persamaan yang erat dalam penyampaian maknanya kepada masyarakat. Masyarakat lebih mudah memahami dan mudah mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Persamaan makna kedua-dua peribahasa menunjukkan hubungan yang berkait dengan etnolinguistik di mana kedua-dua mempunyai keakraban dalam penyampaian sesuatu mesej dan nasihat kepada masyarakat. Teori sastra budaya dijelaskan bahawa masyarakat Melayu dan India dengan kreatif mengaitkan perbuatan harian dalam peribahasa. Hal ini menunjukkan semangat perpaduan kedua-dua kaum dapat dikenali atau didasari melalui peribahasa yang dicipta pada zaman dahulu oleh nenek moyang. Teori ini menjelaskan budaya kedua-dua masyarakat melalui penciptaan peribahasa dan penyampaian maksud yang sepadan kepada masyarakat berbilang kaum. Impak bagi kajian ini kepada beberapa pihak, antaranya diri sendiri individu. Individu akan mempunyai minat dalam mempelajari bahasa selain Melayu. Individu dapat mempelajari dan memahami serta mengenali kebudayaan kaum lain dalam perbandingan peribahasa. Selain itu, pihak pendidikan dapat digunakan untuk melengkapkan pendidikan dan pengajaran di semua peringkat. Pihak pendidikan dapat dijadikan garis panduan untuk mendidik generasi muda. Bidang kesastraan penyelidik ini dapat mengangkat dan memantabatkan fungsi tradisional peribahasa Melayu dan Tamil. Bagi pengkaji penyelidik, pengkaji dapat menerangkai penerapan nilai-nilai murni dengan lebih mendalam. Pengkaji dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang sedia ada yang telah dimiliki oleh pengkaji. Cadangan bagi kajian ini adalah terdapat 5 cadangan iaitu penerapan dalam pelajaran dan pengajaran institusi pendidikan. Pihak sekolah harus menerapkan peribahasa dalam institusi pendidikan sekolah rendah dan menengah. Pihak sekolah dapat menanam nilai kesedaran terhadap peribahasa Melayu dan Tamil, penerapan dalam buku kanak-kanak, cerita rakyat, pendidikan moral, novel dan sebagainya. Pihak Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara, Kementerian dapat meletakkan garis panduan agar warisan bangsa menjadi keindahan dan keunikan kepada para pelancong yang datang melancong ke dalam negara kita. Media massa berperanan menayangkan dan dengan menyelipkan video kartun, komik, drama bersamaan penggunaan peribahasa dalam perbualan watak-watak seperti Upin dan Ipin. Peranan ibu bapa perlu memartabatkan peribahasa sejak kecil bagi kanak-kanak. Peribahasa Melayu dan Tamil digunakan pakai sebagai sindiran dan nasihat bagi kegunaan semua golongan. Adaptasi dalam bentuk teknologi. Peribahasa dapat diadaptasikan dalam bentuk kamus digital. Kamus peribahasa digital dapat dijadikan e-book dalam pelbagai gambaran dan ilustrasi. Mengadaptasikan dalam bentuk video dalam laman YouTube dengan kreativiti. Penutup, kajian ini dapat memberi manfaat kepada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India untuk mengenali puisi tradisional iaitu peribahasa zaman nenek moyang. Pengkaji berharap kajian ini dapat memberi hasil yang positif kepada masyarakat berbilang kaum untuk bersatu padu dalam segala situasi. Peribahasa-peribahasa yang digunakan dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam kehidupan seseorang individu. Hal ini berbahasa demikian kerana peribahasa yang digunakan adalah aspek perpaduan dan persahabatan manusia. Oleh itu, pengkaji berharap bahawa kajian ini dapat diteruskan oleh generasi akan datang melalui penggunaan peribahasa dengan aspek lain serta mengaplikasikan teori sastra budaya supaya dapat meningkatkan kajian puisi tradisional ke peringkat antarabangsa. Dengan ini saya ingin mendeklimasikan sebuah serangkap pantun. Bersopan santun sepanjang masa, orang bersantun disenangi teman. Sayangi peribahasa pusaka bangsa, peliharalah peribahasa ke akhir zaman. Sekian, terima kasih.